Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu soalan 21 berkaitan dengan daya dan gerakan. Okay, kita tengok soalan nombor 21 ni ya. Okay, so yang pertama dia kata antara yang berikut manakah tidak benar tentang daya? Okay, so yang pertama, daya boleh mengubah bentuk. Kita tengok dulu. Okay, daya boleh mengubah manusia bagi objek yang bergerak. C, daya boleh mengubah arah pergerakan bagi objek yang bergerak. Dan D, daya boleh mengubah hal laju bagi objek yang bergerak. Dan E, daya boleh mengubah momentum bagi objek yang bergerak. So jadi untuk jawapan yang 21 ni, jawapan dia adalah B ya. Jawapan dia adalah B. Okey, daya boleh mengubah inersia. Okey, yang ini tidak betul. Okey. Okey, kerana inersia berkaitan dengan jisim ya, jisim. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 22. Okey, soalan nombor 22. Okey, dia kata di sini sebuah roket berjisim 50,000 kg dalam keadaan bergun. Okey, so jadi kat sini maklumat dia bagi tahu ada jisim 50,000 bergerak dalam bergun. So maksudnya ada dia punya laju awal dia adalah kosong. Okey, ia menghasilkan daya tuju ke atas sebanyak 800,000 Newton. So ini adalah F lah. Okey, ini adalah F. Adalah jisim. Okey, percutan graviti adalah 10 meter per second negatif 2. So jadi ini adalah dia punya percutan lah. Okey, so ini adalah graviti. Okey, lepas tu dia tanya berapakah percutan bagi roket? Okey, percutan bagi roket dalam unit meter per second negatif 2. Okey. So jadi ni kita guna so maklumat yang dia bagi kita tulis dulu lah. So M sama dengan 50,000. Lepas tu laju awal dia adalah 0 meter per second. Okay, lepas tu F dia adalah 800,000. Okay, lepas tu percutan graviti, okay, G sama dengan 10 meter per second negatif 2. So dia tanya E berapa? So kita ada maklumat jisim, ada laju, ada percutan. Okay, so jadi ni roket roket. Okay, so dia bergerak ke atas. Okay, so F dia, yang ni lah nilai dia ni. Ni F dia. Okay, so dia naik ke atas. Lepas tu laju awal dia adalah 0. So bila dia berlepas ni, dia ada juga dia punya wake lah. Okay, so jadi daya bersih daya bersih F net sama dengan daya ke atas F tolakkan dengan berat. Okay, so F sama dengan F. Okay, so F net ni sama dengan MA lah, MA. Okay, so yang ni F ni sama dengan daya tuju ke atas iaitu 800,000. So 800,000 kita tolak dengan berat 50,000 darab 10. Okay, 50,000 darabkan dengan 10. So jisim sini pun 50,000 lah. Okay, so jadi kita tekan kalkulator dulu. Okay, 800,000 tolak 50,000 darabkan dengan 10. Okay, so kita dapat 300,000.
Okay, so ni jisim ni, M ni jisim kan, so pindah sebelah jadi bahagi. So bahagikan dengan M iaitu 50,000. So kita akan dapat pecutan. Okay, so jadi 30,000 bagi dengan 300,000 bagi dengan 50,000. Bagikan dengan 50,000. Okay, so jadi kita dapat pecutan dia adalah 6 ya. So kita dapat pecutan dia adalah 6 meter per second negatif 2. So jawapan dia adalah A. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 23. Okay, antara graf yang berikut, yang manakah menunjukkan hubungan antara jisim dengan pecutan apabila daya malar diaplikasikan? Okay, so jadi dia kata hubungan di antara jisim dengan pecutan apabila daya malar diaplikasikan. Okay, so jawapan dia kat sini adalah C ya. Okay, jawapan dia adalah C, iaitu F sama dengan ME. Okay, so jadi kalau kita cari kecurunan, okay, so F sama dengan, katakan A jadikan A sebagai subjek ya. Okay, A sama dengan F sama dengan A sama dengan F over M. Okay, so jadi kita tengok sini, A dia berkadar terus dengan 1/1 over M. Okay, so jadi bila dia berkadar dengan 1 over M, so F dia adalah berkadar terus kat sini. Kalau dia macam ni, A berkadar terus dengan A berkadar terus dengan M macam ni. Sorry, kalau dia yang ini kita tukar jadi M macam ni kan, dia akan jadi berkadar songsang macam ni. Okay, so jadi E ni dia akan berkadar songsang dengan jisim. Kalau pecutan meningkat, jisim akan turun. Kalau jisim meningkat, pecutan akan menurun. Okay, so itu jawapan untuk soalan 23. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 24. Okay, berdasarkan rajah 7, kirakan daya impuls bertindak ke atas terlalu P dalam unit Newton. Okay, so jadi dia nak kita cari daya impuls. So daya impuls sama dengan MP tolak MU bahagikan dengan masa. So 1 over T. Okay, so ni before ni adalah IU lah, laju awal. Okay, so kita cari laju awal. Dan kat sini ini adalah laju akhir. Okay, lepas tu apa maklumat yang dibagi lagi? Okay, itu saja maklumat yang dia bagi ya. Okay, lepas tu kita cari dulu laju awal. Okay, laju awal kat sini. Okay, laju awal. Okay, jarak dia ada sini adalah 20 cm. Okay, so jadi kat sini ada berapa selang keras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jadi 10 darab dengan 0.02. Okay, sebab satu selang keras sama dengan 0.02. So jadi 20 bahagikan dengan tengah kalkulator ni. Okay, so 20 bagi dengan 10 darab 0.2, 0.02 dapat 0.2 lah. Okay, so 20 bahagikan dengan 0.2, kita dapat 100. Okay, lepas tu
Untuk laju akhir pula, okey, jarak dia adalah 10 cm. Okey, so samalah bagi dengan 0.2 lah. Okey, so 0.2. So jadi kita akan dapat macam dapat 0.2 ni lah, sama macam ni. Sepada 10 selang 10 selang kelas kan. Okey, so jadi kita bahagikan 10 bahagikan dengan 0.2. So kita dapat sini 50 ms negatif 1. Okey, lepas tu apa lagi maklumat dia bagi? Kirakan daya impuls. Okay, sekarang ni kita nak cari dia punya masa pula ya. Sebenarnya daya impuls ni dia lebih kurang kepada macam Fx sama dengan A jugalah. Okey, tapi kat sini jisim pun dia tak bagi ni. Jadi macam mana kita nak cari apa dia punya daya apa jisim kan. Okey, so jadi sekarang ni masa tak ada. Masa kita boleh kira daripada sini. Okay, total masa dia daripada sini ke sini ada apa? Ni darab. Ni ada 0.2 darab dengan 2. Ni 1 2 kan. Jadi 2 darab 0.2. So dapat 0.4. Masalah kita adalah macam nak cari jisim je ni. Ni cm kan, ni cm per meter per second. So 100 tolak 50 bahagikan dengan 0.4. Cuma jisim je lah tak tahu kan. So jadi 100 tolak 50 bagikan dengan 0.4. So kita dapat 125. Okey, disebabkan jisim dia tak bagi tahu sini, jadi cikgu pun tak boleh nak cari dia punya jisim. So jadi nombor soalan nombor 4 ni kita kira kita abaikan dululah. Okey, sebab macam maklumat dia tak berapa lengkap. Okey, kemudian kita tengok soalan 25. Okey, nombor 25 dia kata Peter membengkokkan kakinya semasa terjun dari dinding. Okey, dia mendarat. Mana soalan? Okey, dia mendarat dengan dengan laju 5 meter per second. Okey, jisim Peter adalah 60 kg. Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas Peter jika masa diambil oleh dia untuk menghentikan pergerakan ialah 0.5 saat. Okey, yang ini dia bagi jisim. So jadi senang, adalah maklumat yang nak cari. Yang tadi jisim langsung tak ada, macam mana kita nak cari kan? Okey, so jadi ni tengok soalan 25 ni. Okey, so nombor 25. Okey, so jadi laju ni adalah okey, jaya. Peter membengkokkan kakinya semasa terjun dari sebuah dinding. Dia mendarat dengan laju 5 meter per second. Okey, so jadi ni V lah. Okey, ni V, laju akhir. So dia baru nak terjun semasa mengikut. So jadi U di sini adalah 0. Okey, V dia adalah 5. Jisim 60 kg. Okey, U sama dengan 0, V sama dengan 5. Kemudian jisim sama dengan 60. Lepas tu dia nak daya impuls berapa jika masa dia ambil untuk menghentikan adalah 0.5 saat. So masa dia adalah 0.5 saat.
So jadi kita guna formula tadilah, F sama dengan MB tolak MU bahagikan dengan T. Okay, so jadi kita boleh fakturkan jisim ni ya. So ini jisim M. Okay, V kita 5 tolak 0. Okay, bahagi dengan masa 0.5. Okay, jisim sama dengan 60. So tekan kalkulator lah. 60 darab 5 bahagikan dengan 0.5. So kita dapat 600. Okay, so kita dapat 600 Newton. So jawapan dia kat sini adalah 600 Newton. Okay, seterusnya soalan nombor 26. Okey, sesuatu daya F bertindak ke atas 0.06 kg. Okey. So ini adalah 0.06 kg. Bola tenis yang bergerak dengan hal laju 2 meter per second. Okey, kemudian ini adalah U lah. Okey, ini U. Okay, jika hal laju bola tenis tersebut bertukar kepada 6 meter per second. So jadi ini adalah V. Jahit pada arah yang bertentangan dalam masa 0.08 saat. So ini adalah T lah, merupakan nilai F yang dikenakan. Okay. So sama juga guna formula F sama dengan MV tolak MU bahagikan dengan T. So jisim boleh kita fakturkan. Okay, so jisim 0.06 kg. Okay, hal laju akhir. Jika hal laju bola tenis tersebut bertukar kepada pada arah bertentangan. So dia dah bertukar arah kan. So jadi 6 tu kita jadi apa ni? Jadi negatif lah. Okay, kemudian negatif U adalah 2. So ni 0.08. So negatif 6 tolak 2 darabkan dengan 0.06. Okay, bahagi dengan 0.08. So kita dapat negatif 6. So jawapan dia okey. So kita dapat 6 negatif 6. Okay, so jadi negatif 6 ni bukanlah negatif ni menunjukkan dia bergerak pada arah bertentangan. Okay, so jadi jawapan untuk apa ni, soalan nombor 26, jawapan dia adalah D lah. Okay, so kita dapat negatif 6 tadi kan, negatif 6 Newton. Okay, walaupun sini ada negatif ni menunjukkan menunjukkan arah bertentangan. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 27. Okay, soalan nombor 27. Okay, dia kata okay, so 27. Okay, dia kata sebiji bola berjisim 1.2 kg. Okey, so jadi ni jisim dia adalah 1.2 kg bergerak dengan hal laju 4 meter per second. So ni adalah okey, so ni kita belum tahu lagi ni U ke V. Kita baca dulu. Okey, dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Okey, hal laju bola tersebut meningkat kepada 10 meter per second. Okey, so jadi ini adalah U ni adalah 4 meter per second lah. Laju tu meningkat. So bila meningkat, V ni adalah V. Okey, lepas tu kita baca lagi, dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak. So ni bola.
bergerak dengan laju 4 meter per second. Okay, lepas tu dilanggar oleh kereta yang bergerak pada arah yang sama. So jadi ni kereta ni langgar dia lah. Okay, kereta langgar dia. Okay, ni sebenarnya kereta ni lebih besar. Cuba kita nak tengok nak jelaskan situasi dia. Okay, so jadi dia langgar bola tu, kemudian yang bergerak pada arah yang sama. Ada bergerak pada arah yang sama. Okay, laju bola tersebut meningkat. So jadi bola tu pecut lagi. Jadi V sama dengan 10. So jadi dia arah yang sama lagi kan. So dia tak ada positif negatif lah. Okay, so jadi ni 0.5 ni adalah T masa. So jadi kita guna formula yang sama. F sama dengan V tolak MU bagikan dengan T. Okay, so jadi jisim ni kita boleh fakturkan. So M darab V tolak U darab dengan berarti okay, M dia 1.2. okay, V kita adalah 10 tolak 4. okay, masa adalah 0.5. Lepas tu tekan kalkulator. 10 tolak 4 darab dengan 1.2 bahagikan dengan 0.5. Kita dapat 14.4. okay, so jawapan dia adalah D. Okay, 27 jawapan dia adalah 27 B 7.2. Okay, so jadi ada tak yang berlainan? Kita baca sebab sebiji bola jisim satu package bergerak dengan hal laju U sama dengan 4 dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Okay, so jadi sebab arah sama. So jadi V dia tak berubah lah sebab bola dia bergerak masih arah yang sama. Jadi bola tu mula-mula dia gerak 4 ke kanan, lepas tu pada langgar bola tu ke kiri. So V tu akan jadi negatif. So jadi kat sini tak ada, so jadi dia positif. So jadi jawapan dia adalah D. Kemudian soalan nombor 28. Antara pernyataan yang berikut, manakah benar tentang daya impuls? Okay, so nombor 28 jawapan dia adalah bola. Okay, daya impuls ialah ditakdirkan sebagai kadar perubahan momentum. Okay, ini ditakdirkan sebagai perubahan momentum. Tak boleh lah. Okay, ia adalah hasil bagi daya yang bertindak ke atas suatu objek dan masa diambil. Tak boleh. Ia ditakdir sebagai daya yang bertindak berserenyak ke atas sunyi bukan pun tak boleh. Okay, sebab daya impuls kan F sama dengan MV tolak MU bagi dengan T. Ini kan apa, kadar perubahan momentum. Okay, ini momentum bagi dengan T, so jadi kadar lah. So jawapan dia adalah B. Okay, kemudian nombor soalan 25. Okay, soalan 29, 25 pula. Okay, nombor 29. Okay, sebuah objek berjisim 3 kg. So ni M M bergerak dengan laju 10 meter per second. So ni adalah U lah. Okay,
berlanggar dengan sebuah dinding yang pegun. Okey, so bola dinding yang pegun. Objek tersebut melantun dengan ni. So jadi sini adalah V. So V ni akan jadi negatif sebab dia bergerak dalam arah berlainan. Okey, so jadi ni adalah masa dia T. So jadi sama, guna formula yang sama. So hari ni kita memang akan drill soalan impulse je. Okay, so jadi M adalah 3. Okay, V kita adalah negatif 8. Dan U kita adalah 10. Okay, kemudian masa 0.2. So negatif 8 tolak 10. Okay, darabkan dengan 3 bahagikan dengan 0.2. So kita dapat negatif 270. Okay, so macam biasa negatif ni menunjukkan dia bergerak pada arah berlainan. So jawapan dia sini adalah D ya. 29 jawapan adalah D. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan 30. Okay, antara ciri-ciri berikut manakah tidak boleh meningkatkan keselamatan penumpang di sebuah kereta? Okay, so jadi jawapan untuk apa ni 30, jawapan dia adalah B, enjin yang kuat. Ni tak ada lah, ni tak ada kena-mengena. Okay, seat belt betul, beg udara pun betul. Okay, kemudian soalan 31. Okay, soalan 31. Dia tanya antara pernyataan berikut yang manakah salah tentang kekuatan medan graviti. Okay, so soalan nombor 31 jawapan adalah B ya. Okay, ia adalah berkadar langsung dengan jisim objek. Okay, tak ada kena-mengena dengan ni, okay, pecutan. Sebab pecutan graviti tak ada kena-mengena dengan jisim objek. Macam ni dia kata unit dia adalah Newton kg. Newton kg. So Newton per kg. So maksudnya ni F per M. So ni sama dengan E lah. Okay. So jadi kekuatan medan kan. So jadi kata G lah. Okay, gravity. E juga boleh dikata pecutan juga gravity. Gravity juga dikategorikan sebagai pecutan. So gravity sama juga dengan F over M ataupun weight lah. Okay. Kan W sama dengan mg. So G sama dengan W over M. Okey, soalan yang terakhir, soalan 32. Okey, sebuah objek yang berjisim 12 kg diletakkan di sebuah planet yang mempunyai kekuatan graviti 6.7 kg. Okey, berapakah berat dia? So W sama dengan mg. Jisim dia ada 12. So G dia 6.7. So ni 6.7. So tekan kalkulator saja. So kita dapat 80.4. So jawapan dia adalah C. Okey, so itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.